Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah bangsa kita. Kali ini kami membawakan satu lagi kisah menarik dalam membongkar kisah sejarah. Dan kisah untuk kali ini ialah Makam Selarong bernisan 3. Seperti apakah kisah ini? Mari sama-sama kita saksikan sejarah bangsa kita. Bukan sultan sebarang sultan, kerana sultan ini merupakan antara sultan yang terkuat di dalam sejarah berdirinya Kerajaan Kesultanan Brunei Darussalam. Sultan yang terkenal dengan julukan sebagai penakluk kerana di zaman pemerintahannya jugalah Brunei mencapai zaman kegemilangannya. Jajahan takluknya bertebaran di mana-mana dan usah ditanya di Kepulauan Borneo pada ketika itu, kerana 3/4 Borneo sudah menjadi wilayah Brunei. Dan ianya juga turut menebar sehingga ke Filipina, yaitu di Sulu, Balayan, Mindoro, Bonbon, Balabak, Balambangan, Bangi, Mentanani, Pahlawan, malah juga Seludang, yaitu Luzon sekarang. Makam Selarong bernisan 3, itulah nama lain untuk sebuah makam yang lokasinya terletak di perkuburan Islam di Kota Batu, Bandar Seri Begawan, negara Brunei Darussalam. Ini adalah tempat bersemadinya Sultan Brunei yang kelima, yaitu Sultan Abdul Salam Bolkiah atau juga Sultan Salam, yang memerintah di antara tahun 1485 hingga 1524 Masehi. Mungkin ramai yang tidak mengenali nama tersebut kerana Sultan ini sebenarnya terkenal dengan julukan nama lain, yaitu Nakhoda Ragam. Kerana kegagahannya juga di dalam hikayat Hang Tuah, nama baginda turut disebut sebagai Adipati Suluk kerana berkaitannya dengan kerajaan Sulu suatu waktu dahulu. Kehebatan Sultan Bolkiah dikenali dengan nama Nakhoda Ragam kerana bagindalah juga seorang nakhoda kapal yang gagah perkasa, berlayar dari satu negara ke negara yang lain, sama ada untuk tujuan diplomatik maupun meluaskan kuasa. Tiada tara kepakarannya kerana baginda mengemudi bateranya sendiri, dan ini membuktikan bahawa baginda amat arif apabila berkata tentang selok-belok alam laut di seluruh Nusantara suatu waktu dahulu. Dikatakan sudah menjadi lumrah untuk baginda di dalam setiap pelayaran bahteranya akan membawa bersama beberapa peralatan seperti nobat dan gendang diraja sebagai tanda keberangkatan rombongannya. Pelbagai ragam muzik dimainkan di sepanjang pelayaran, dan kerana itulah dinamakan Nakhoda Ragam, atau di dalam bahasa Inggeris The Singing Captain jika kita menggodek jurnal tulisan pihak barat. Dan makamnya diberikan nama sebegitu rupa kerana walau hanya 2 jasad, yaitu almarhum Sultan Bolkiah dan permaisuri baginda yang disayangi oleh almarhumah Putri Lela Mencanai, yang dikebumikan, tetapi ada 3 batu nisan turut berada di satu tempat yang sama. Bukan makam yang biasa,
kerana binaan makamnya diperbuat daripada batu, yaitu sebagai lambang kekuatan dan keutuhan Sultan Bolkiah sebagai penakluk. Selain daripada itu, simbolik kepada keagungannya, juga makam Selerong bernisan 3 ini turut dihiasi dengan ukiran yang sangat halus dan indah, yaitu bercirikan seni ukir Melayu dan juga pengaruh seni ukir Cina. Sebagai tambahan juga, turut terdapat ukiran berbentuk kalam Allah, yaitu ayat-ayat dari kitab suci Al-Quran. Difahamkan oleh kerana ianya makam bersemadinya Sultan yang perkasa, maka pengukir-pengukirnya juga terdiri daripada pengukir-pengukir terkenal dari tanah Jawa yang didatangkan khas oleh Sultan Abdul Qahar, yaitu pemerintah Brunei selepas baginda. Pada batu nisan Sultan Bolkiah tertera tarikh kemangkatan baginda pada tanggal 9 Ramadan 930 Hijrah atau bersamaan dengan 11 hari bulan Julai 1524 Masihi. Walaupun baginda seorang penakluk, namun sehingga sekarang dikatakan kemangkatan baginda masih tiada titik hujung penyebabnya. Ini kerana Sultan Bolkiah mangkat di ketika baginda sedang di dalam pelayaran dengan isteri barunya, yaitu Puteri Leila Mencanai, yaitu dikatakan seorang putri dari kerajaan Sulu. Namun apabila berkata mengenai Puteri Leila Mencanai, itu juga menurut legenda turut menghiasi cerita legenda dari tanah Jawa, yaitu Puteri Dijunjung Boleh atau Puteri Junjung Buih. Bagi menggambarkan mengenai cerita kemangkatan Sultan Bolkiah, di dalam pelayaran ini terdapat satu lagu yang bercerita mengenainya oleh karyawan Brunei, yaitu Syukri Zain pada tanggal 10 Mac 1968. Jelas sekali di dalam cerita legenda penuh epik ini digambarkan bahawa Sultan Bolkiah mangkat di pangkuan permaisurinya sendiri dek kerana tercucuk tanpa sengaja jarum emas, yaitu jarum sulaman permaisurinya. Namun ada ramai sejarawan berkata bahawa kemangkatan Sultan Bolkiah itu sebenarnya disengajakan kerana dikatakan bahawa pembunuhnya adalah permaisurinya sendiri, yaitu Puteri Leila Mencanai. Difahamkan di ketika pelayaran itu timbul satu bau busuk di dalam bahtera dan dikatakan Puteri Leila Mencanai memberi alasan bahawa bau busuk itu adalah bau bangkai tikus yang mati. Namun tiada alasan untuk puteri itu cuba berahsia, dan mahu tidak mahu perkabaran kemangkatan Sultan Bolkiah akhirnya diperjelaskan kepada keluarga di Raja Brunei sendiri, yaitu Pangeran Muda Tengah Abdul Qahar, anak ada Sultan Bolkiah yang akan memangku tugas-tugas pemerintahan Brunei di sepanjang ketiadaannya. Namun usai saja ketibaan mereka, belum lagi sempat bersua muka dengan anak kanda Pangeran Muda Tengah Abdul Qahar, Puteri Leila Mencanai menikah dirinya sendiri dan akhirnya disemadikan di satu tempat yang sama yang kita kenali sebagai makam Selarong bernisan 3.
terlalu banyak hipotesis mengenai keberangkalian penyebab kemangkatan Sultan Bolkiah, pemerintah yang gagah perkasa Kerajaan Kesultanan Brunei Darussalam ini. Ada sejarawan dari Belanda menyatakan bahawa kemangkatan Baginda ada kait-mengait dengan perebutan kuasa. Di dalam pelayaran, Baginda dikabarkan dibunuh oleh sahabat pelayarannya, Baginda Kenali. Namun sehingga sekarang masih tiada bukti kukuh apabila berkata mengenai konspirasi ini. Selain itu, ada juga mengaitkan bahawa kemangkatan Sultan Bolkiah adalah kerana sumpahan. Menurut sejarawan Brunei, iaitu Pangeran Haji Tengah bin Pangeran Muhammad, pula berkata bahawa kemangkatan Baginda Sultan Bolkiah adalah kerana mengawini seorang putri yang berasal dari Pulau Daratan Bini. Diceritakan bahawa mana-mana lelaki yang memperisterikan wanita dari pulau itu harus menetap di pulau itu, dan apabila berhajat untuk membawa keluar istrinya, maka keesokan harinya akan menemui ajal. Namun kerana kegagahan serta sikap penakluk, Sultan Bolkiah itu juga menidakkan imuniti sumpahan itu ke atasnya di pulau tersebut. Diceritakan kerana kedatangan Baginda ke Pulau Daratan Bini berjaya mengalahkan Raja Daratan Bini itu sendiri. Malah kekalahan Raja Daratan Bini ke atas Sultan Bolkiah berjaya menyebabkan Baginda dihadiahkan dengan sebatang besi yang merupakan asas besi untuk menjadi keris Sinaga, iaitu satu lambang kekuasaan Brunei dari dahulu sehingga sekarang. Walau apapun, hipotesis ini masih lagi hanya menjadi cerita sahaja. Kerana keberadaan Pulau Daratan Bini sehingga sekarang hanya menjadi pemuat cerita legenda terkenal bagi masyarakat-masyarakat di sebelah bekas tanah jajahan Brunei, yaitu di Sulu dan sebagainya. Makam selerong bernisan 3 ini antara permakaman yang terkenal sehingga mampu menjadi daya penarik kepada pencinta-pencinta sejarah di dunia. Kemangkatan Sultan Bolkiah yang disemedikan bersama isteri tercinta, Puteri Lela Mencanai, tetap menjadi misteri sehingga sekarang.